Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan boleh meneruskan PDPR kita hari ini seperti biasa. Okey, tajuk kita sama macam yang minggu lepas yang cikgu terangkan, iaitu simbol. Okey, hari ini kita akan belajar bersama Cikgu Naziha. Okey, kita teruskan. Semua dah faham kan maksud-maksud simbol? Okay, kita teruskan dengan simbol-simbol yang selalu kita nampak di persekitaran kita. Okay, ini adalah sekolah. Nampak tak sekolah? Okay, ni simbol dia ialah ada macam petak ni dan huruf S, E, K. Ni kita namakan dia adalah sekolah. Okey, sekolah ni adalah tempat kita untuk menuntut ilmu. Kan? Sebab sekarang tak lagi sekolah. Kalau pergi sekolah kan boleh tuntut ilmu dengan cikgu di sekolah. Kat rumah pun boleh juga kita buat PDPR. Dekat sekolah kita boleh jumpa kawan, boleh jumpa cikgu-cikgu. Okey. Ni contoh sekolah cikgu. Okey, seterusnya. Ni adalah hospital. Lambang H ni. Nampak H ni. H ni adalah lambang untuk hospital. Nampak H besar je mesti hospital. Hospital ni ada contoh gambar hospital Sultanah Bahiyah. Contoh. Lambang ni selalu kita akan nampak kalau dekat jalan raya lah. Simbol ni kita akan nampak dekat jalan raya. Dia akan ada signboard kecil, huruf H. Maknanya hospital contoh hospital lagi 1 kilometer. Jadinya ditunjukkan kat situ dengan simbol huruf H. Hospital ni untuk siapa? Okay, hospital ni untuk orang-orang yang sakit. Kat dalam tu ada doktor, ada jururawat yang akan membantu pesakit-pesakit. Okey, seterusnya. Yang ni pula lambang macam bulan. Lambang macam bulan ni adalah klinik. Selalunya kita guna untuk macam klinik-klinik kesihatan kan. Kita akan nampak lambang bulan ni menandakan itu adalah klinik. Okey, klinik ni juga dia merawat pesakit demam yang biasalah. Dia tak sama macam hospital. Kalau hospital merawat penyakit-penyakit yang kronik, yang kritikal. Kalau klinik ni boleh rawat penyakit-penyakit yang tidak serius, yang luka-luka kecil, demam, macam tu. So klinik atau merawat ada sakit kepala ke. Kamu pun semua pernah pergi klinik kan? Okay, nanti akan nampak ada lambang simbol ni, simbol bulan ni. Ni menandakan itu adalah klinik. Okay, yang seterusnya. Okay, ini adalah gambar pump ni. Nampak? Petrol pump ni. Nampak? Ni. Nampak macam ada wire ni kan? Macam ada tong, ada wire. Ni nama dia stesen minyak. Stesen minyak. Selalunya kita akan nampak dekat simbol ni dekat jalan raya. Contohnya dia nak menunjukkan bahawa stesen minyak tu ada di depan 500 meter lagi. Katakan kan. Jadi kita dah nampak dah, ada simbol minyak. Ni maknanya ada stesen minyak ni, dah nak sampai ni. Macam tu. Okay, stesen minyak ni untuk apa? Untuk isi minyak motor, minyak kereta, minyak van, minyak bas, lori, semualah yang menggunakan petrol, dan dia akan akan pergi ke stesen minyak untuk mengisi minyak. Semua pun pernah pergi stesen minyak kan? Okey. Yang ni pula adalah masjid. Nampak tak lambang ni? Ni ada bulan. Ni ada kubah ni. Ni kita akan panggil dia sebagai masjid. Simbol masjid. Simbol masjid ni juga kita selalu nampak dekat jalan raya, nak menunjukkan bahawa contohnya masjid di hadapan 1 kilometer lagi. Macam tu. Jadi kita tahu dah, ni simbol masjid. Maknanya kita dah tahu dah, dekat kita dah boleh buat persediaan. Lagi 1 kilometer akan berjumpa dengan masjid. Okey, masjid ni untuk apa? Masjid ni untuk beribadah, untuk orang-orang Muslim beribadah. Okey, seterusnya. Ini adalah surau. Okey, surau. Nampak tak lambang dia ni? Lambang dia kebanyakannya surau memang simbol dia warna hijau ya. Dia ada bulan dan bintang di atas kubah ni.
Ni. Okey, nampak harap semua nampak ni. Okey, lepas tu ini contoh surau. Surau ni pun tempat untuk beribadah. Cuma surau ni tak boleh muatkan jemaah yang ramai. Dia hanya memuatkan jemaah yang sedikit. Kalau masjid boleh buat jemaah yang ramai. Selalunya surau-surau ni ada di taman-taman perumahan kan. Memang akan ada surau. Di kampung-kampung, di bandar pun banyak surau dan masjid. Okey. Ini pula adalah simbol bagi balai polis. Nampak tak balai polis? Okey, balai polis ni. Okey, ni simbolnya. Okey, balai polis ni ada siapa dalam ni? Ada polis. Polis ni akan apa? Akan bantu untuk siasat apa-apa kes-kes yang berlaku. Buat laporan polis kan, masalah-masalah, dan polis juga akan menangkap jenayah yang jahat. Ni tugas-tugas polis. So balai polis, kamu semua pernah pergi balai polis ke? Okay, kalau pernah pergi, baguslah. Sekurang-kurangnya kamu boleh nampak dah simbol-simbol untuk balai polis ni. Jadi kamu kenal lah nanti bila terjumpa simbol ni, ni simbol balai polis. Okay, dan seterusnya ni adalah simbol dilarang masuk. Nampak tak macam ada ni? Ni nama dia. Sekejap cikgu tukar ni. Okey, ni adalah contoh simbol lambang dilarang masuk. Dia macam ada bulat dan dia ada garis di tengah. Macam larangan lah, satu larangan. Maksudnya dilarang masuk di mana? Contohnya di bilik guru. Tanpa kebenaran dilarang masuk. Dilarang masuk di pejabat-pejabat, di dalam bank yang kita tidak boleh masuk. So akan nampak ada simbol dilarang masuk. Bila nampak simbol ni je, kita kena tahu bahawa kita tak boleh masuk satu tempat tu. Selalunya simbol ni lekat di pintu. Supaya kita tahu dilarang masuk, maknanya kita jangan masuk. Jadi cikgu nak semua peka. Bila nampak je simbol ni, cikgu nak semua boleh faham dan tak boleh masuk ke satu tempat tersebut. Okey, faham Okey, ada last. Okey, untuk yang terakhir sekali untuk hari ni. Okey, ini adalah contoh dilarang mengaktifkan handphone. Okey, dilarang mengaktifkan telefon lah dalam bahasa Melayu dia. Okey, contohnya dilarang mengaktifkan telefon ni macam mana? Kita tak boleh hidupkan telefon. Tak boleh ada suara dalam telefon tu sebab kita tak nak mengganggu kelancaran satu pekerjaan tersebut. Contohnya di mana? Di dalam masjid kan. Kita tengah beribadah, kalau boleh tak naklah dengar apa-apa dalam telefon kan. Sebab dia akan mengganggu kita punya kelancaran kita punya ibadah kita. Dan kalau di sekolah, di majlis-majlis rasmi, cikgu-cikgu semua kena silent telefon kan. Ni adalah simbolnya, iaitu dilarang mengaktifkan telefon. Tak boleh aktifkan telefon atau kita off terus telefon tu. Sebab tak nak ganggu sebarang majlis-majlis yang sedang berlangsung. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih dan selamat belajar. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi.